Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 Mac bersama saya Ardi Harman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Siasatan filem Mentega Terbang, penerbit dan 6 pelakon selesai beri keterangan. Juga Kementerian Kewangan mengesahkan Malaysia tidak gawat tahun ini. Kementerian Kewangan menegaskan bahawa Malaysia tidak akan mengalami kegawatan ekonomi tahun ini meskipun berdepan dengan cabaran ketidaktentuan global. Timbalan Menteri Kewangan Steven Sim Chee Kiong menjelaskan takrifan kegawatan ekonomi secara teknikal adalah apabila sesebuah negara mengalami penguncupan ekonomi suku tahunan sebanyak 2 kali berturut-turut. Pada tahun ini, kerajaan menjangka ekonomi Malaysia akan berkembang sekitar 4.5%. Ini selaras juga dengan apa yang telah diunjurkan oleh Tabung Kewangan Antarabangsa ataupun IMF dan juga Bank Dunia yang telah mengunjurkan kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2023 ini sebagai masing-masing 4.4% dan 4.0%. Kerajaan katanya akan terus mengukuhkan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan yang saksama untuk rakyat serta menjadikan Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan yang lebih menarik. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Dungun Wan Hassan Muhammad Ramli mengenai langkah-langkah bagi menangani masalah kegawatan ekonomi pada 2023 untuk meminimumkan kesannya kepada rakyat Malaysia. Bagi menangani kesan kenaikan harga barangan keperluan asas, SIM berkata kerajaan akan terus melaksanakan pemberian subsidi dan bantuan tunai seperti sumbangan tunai rahmah dan juga pelbagai insentif dengan peruntukan keseluruhan mencecah 64 bilion ringgit. Selain itu, kerajaan juga melaksanakan program menu rahmah dan jualan rahmah, meneruskan program penetapan harga siling serta penyeragaman harga bagi barangan keperluan asas tertentu. Bagi membina semula perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam tempoh pasca pandemik, SIM berkata kerajaan telah menyediakan dana insentif, potongan cukai, pinjaman dan jaminan pembiayaan dengan peruntukan lebih 40 bilion ringgit. Polis telah selesai mengambil keterangan penerbit dan 6 pelakon berhubung kes filem Mentega Terbang semalam. Setiausaha PDRM Datuk Nur Syah Saaduddin berkata, kesemua mereka telah dirakam percakapan di Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman kira-kira pukul 1:30 hari. Kes berkenaan katanya masih dalam siasatan dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan kelak. Jumaat lepas, polis telah merakam percakapan pengarah dan seorang pelakon filem tersebut di Bukit Aman yang dikendalikan USJT JSJ di bawah Seksyen 298A Kanun Kesiksaan, Seksyen 505B Kanun Kesiksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Filem Mentega Terbang yang disiarkan secara percuma di platform penstreaman digital mendapat bantahan umat Islam di negara ini kerana didakwa mengandungi unsur-unsur pluralisme agama yang boleh menjejaskan akidah. Sebelum ini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mendapati filem Mentega Terbang bertentangan dengan akidah serta cara kehidupan umat Islam di Malaysia yang beraliran mazhab Syafi'i. Islamofobia dan semua tindakan kebencian serta keganasan terhadap individu berdasarkan agama atau kepercayaan mesti ditolak. Bagi mencapai tujuan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia bersedia untuk bekerjasama dengan masyarakat antarabangsa secara konstruktif dan kolektif. Kenyataan yang dikeluarkan di Facebooknya itu sempena memperingati Hari Antarabangsa untuk memerangi Islamofobia pada 15 Mac dan Malaysia katanya dengan penuh hati menyertai masyarakat dunia. Jelas beliau, ia bukanlah suatu hari yang patut diraikan, tetapi merupakan hari untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dunia dan keperluan tindakan untuk menangani Islamofobia. Sempena menyambut ketibaan Ramadan, umat Islam disaran untuk mengamalkan kesederhanaan selaras dengan pelaksanaan Malaysia Madani dan menolak ideologi ekstremis sama sekali.
Kurikulum pendidikan Islam sedia ada di Tabika dan Taska Jabatan Kemajuan Masyarakat atau KEMAS akan ditambah baik menerusi modul penghayatan pendidikan Islam atau PPI yang diperkenalkan bermula tahun ini di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penekanan akan diberi terhadap dua aspek iaitu ibadah dan pengajian Al-Quran. Jelas Datuk Seri Ahmad Zahid, modul PPI itu melibatkan seramai 250,000 kanak-kanak termasuk pengambilan baharu di institusi pengajian awal kelolaan KEMAS. Kita akan memberikan penekanan penghafalan muqaddam dan juga juzuk yang ke-30 Al-Quran untuk pengambilan tahun pertama. Kita akan mulakan supaya kanak-kanak ini dapat terlebih dahulu mengenali huruf-huruf Jawi untuk permulaan ke arah pembacaan atau qiraatul Quran. Pada masa sama, kerajaan juga memberi jaminan untuk tidak mengetepikan murid-murid bukan beragama Islam dengan memberi peluang kepada mereka untuk memulakan pendidikan dalam agama masing-masing selari dengan prinsip kebebasan beragama yang diamalkan di negara ini. Sementara itu, dalam perkembangan lain, kerajaan juga katanya berhasrat untuk menjadikan komunikasi digital sebagai modul baharu kepada pemaju dan pendidik masyarakat di KEMAS. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri program Ramah Mesra bersama kaki tangan KEMAS Kelantan di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Kelantan di Kota Baru hari ini. Sempena ketibaan bulan Ramadan, Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAINJ, akan menyediakan ruang solat yang lebih selesa kepada penghuni Pusat Pemindahan Sementara PPS. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, penyediaan ruang solat itu akan dibuat secepat mungkin bagi memberi ruang kepada mangsa banjir untuk mengemarahkan bulan mulia itu. Kerajaan negeri sedang membuat penilaian kerosakan terhadap 12 masjid dan 11 surau terjejas banjir melibatkan daerah Batu Pahat, Tangkak dan Muar. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman kadar zakat Johor tahun ini di Johor Bahru. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor menetapkan dua kadar zakat fitrah iaitu RM7 dan RM13. Sementara itu, pihaknya mengunjurkan pungutan zakat sebanyak RM25.872 juta melibatkan 2.2 juta umat Islam di negeri ini. 5 inisiatif utama kerajaan perpaduan di bawah agensi Hal Ehwal Islam yang bertujuan untuk membangunkan ummah berjaya direalisasikan hasil kerjasama semua pihak terlibat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, inisiatif itu selaras dengan teras, gerak kerja serta nilai sebagaimana yang termaktub dalam Pelan Al-Falah. Antara inisiatif yang berjaya dilaksanakan ialah program pertanian Bandar Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dengan membina 5 rumah hijau di 5 PPR Wilayah Persekutuan dan 5 rumah cendawan di Labuan. Ia bertujuan meningkatkan pendapatan selain mengupayakan golongan asnaf. Tambah Datuk Dr. Muhammad Naim, kejayaan inisiatif ini akan dibentangkan oleh penilaian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita akan membuat pemukiman untuk kita cerakinkan Pelan Al-Falah tersebut. Jadi insya-Allah dengan kehadiran semua ketua-ketua agensi dalam pemukiman tersebut, kita akan detailkan Aman. Kita akan detailkan apa program yang akan dilakukan oleh setiap agensi untuk masa-masa yang akan datang. So harapan kita bila kita buat pemukiman ini supaya Pelan Al-Falah yang dengan 5 terasnya, dengan 10 fokus geraknya, dengan 5 inisiatif yang kita buat dicerakinkan, diperincikan dan program-program yang sudah tentu akan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat akan dapat kita lakukan. Sementara itu, TV Al-Hijrah turut sama melaksanakan program CSR Bincang Niaga bagi membantu 20 usahawan kecil atau cottage melalui promosi media.
3 inisiatif yang lain termasuklah program bantuan pendidikan, keluarga dan sosial asnaf oleh JAKIM dan MAWIP bagi mengurangkan beban golongan B40 serta asnaf dan program sukarelawan suluh oleh Jabatan Kehakiman Syariah untuk memartabatkan penyelesaian pertikaian secara damai. Paling membanggakan, Malaysia berjaya mendapatkan kuota 31,600 jemaah untuk musim haji tahun ini dengan pertambahan kuota berbanding tahun lepas. Datuk Dr. Naim berkata demikian ketika hadir ke Perhimpunan Agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di Kompleks Islam Putrajaya. Turut hadir Ketua Pengarah Datuk Hakimah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Eksekutif Tabung Haji, Datuk Sri Amrin Awaluddin dan Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris. Dalam majlis yang sama, Datuk Dr. Naim Mokhtar menyerahkan sumbangan infak Back to School untuk pelajar asnaf miskin bandar di wilayah persekutuan serta penyampaian replika cek sumbangan jom ke sekolah JKS 2023 peringkat kebangsaan. Turut disampaikan replika cek kutipan tabung musaadah misi bantuan kemanusiaan mangsa gempa bumi di Turki dan Syria. Lebih 500 pekebun kecil sawit dan getah menandatangani petisyen bagi mendesak Kesatuan Eropah agar mengkaji semula peraturan bebas penebangan hutan yang bersifat diskriminasi. Timbalan Presiden Persatuan Kebangsaan Pekebun Kecil Malaysia PKM Azmi Hassan berkata terma yang terkandung dalam EUDR ketika ini dilihat tidak adil kepada pekebun kecil yang bergantung kepada ekspor minyak sawit dan getah. Petisyen tersebut dikemukakan oleh 6 wakil agensi antaranya Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda, Persatuan Kebangsaan Pekebun Kecil Malaysia PKPKM dan pihak berkuasa kemajuan kebun kecil perusahaan getah RISDA. Ia kemudian diserahkan kepada kedutaan delegasi EU di ibu negara. Kenapa kami secara bersatu menentang dan supaya mereka mengkaji, pertamanya keluarkanlah Malaysia daripada senarai yang berisiko, dan yang keduanya kita nak iktiraf MSCO tu. Dengan sendirinya bila MSCO diiktiraf, maka tak ada masalah dengan peraturan ini. Mereka dalam pada itu bimbang peraturan itu memberi kesan buruk ke atas mata pencarian dan akses komoditi Malaysia ke pasaran Kesatuan Eropah, sedangkan terdapat 2.5 juta pekebun kecil di Malaysia bergantung hidup pada pendapatan ekspor minyak sawit dan getah. 6 Disember tahun lalu, peraturan EUDR telah digubal bagi memastikan kesemua syarikat berkaitan untuk mematuhi penilaian wajar mandatori sekiranya mereka mahu menjual produk di pasaran EU serta membuktikan produk mereka bebas dari penebangan hutan. Baik, nantikan ujian kereta terbang dengan pemandu berhasil. Masih bersama Berita Al-Hijrah, mesin layan diri inisiatif pendapatan rakyat IPR bakal diperluas dengan sasaran 5,000 penerima di bawah inisiatif usahawan makanan atau Insan tahun ini. Menerusi inisiatif Insan, penerima akan diberikan mesin layan diri dan akan menerima sewaan bulanan serta dibayar terus kepada penyedia mesin layan diri antara RM600 hingga RM800 bergantung kepada jenis mesin. Menurut Rafizi, permohonan terhadap mesin itu melebihi sasaran ditetapkan. Bagaimanapun penyediaan mesin berkenaan perlu mengikut kemampuan operator dalam menyediakannya. Kerajaan tidak mengeluarkan wang untuk mesin ini disediakan. Maksudnya, operator mesin ni kena keluarkan setiap satu mesin ni RM30,000 tau. Dan kerajaan tak bagi duit kat diorang. Jadi, dari segi kita kena padankan secara jadualnya antara penerima dengan juga kesediaan mesin itu dengan juga kesediaan tempat. Cuma kita dalam tempoh 2 minggu sebelum ini dan akan datang, kita sedang memuktamadkan seberapa banyak tempat di seluruh negara. Tambah Rafizi, penggunaan mesin layan diri IPR itu akan diperluas ke lokasi tumpuan ramai yang mempunyai pembeli berskala besar termasuk di universiti, hospital serta pejabat swasta dengan makanan pada harga anggaran RM2 sehingga RM5. Beliau ditemui selepas melawat tapak mesin layan diri IPR di stesen bas Terminal 1 Seremban pagi tadi. Inisiatif itu antara langkah Kementerian Ekonomi bagi membantu golongan miskin tegar dan B40 untuk menambah pendapatan.
Simpati dengan nasib mangsa banjir besar pada hujung tahun lepas, Yayasan Ikhlas membantu 50 penduduk kampung Darang Buaya Besut dengan sebahagian peruntukannya adalah hasil tajaan Permodalan Nasional Berhad PNB. Pengarah bahagian korporat Yayasan Ikhlas, Insinyur Kamaruddin Kasim berkata, 6 keluarga mangsa banjir yang juga asnaf turut menerima bantuan membaiki rumah yang mengalami kerosakan akibat banjir baru-baru ini. Jelas Insinyur Kamaruddin, kos membaiki 6 rumah terbabit berjumlah lebih RM79,000 selain sumbangan barangan keperluan asas dengan nilai keseluruhan RM10,000. Kerja insya-Allah sekarang sedang bermula dan kita kalau boleh nak selesai sebelum puasa ni lah. Sebab itu kita segerakan bantuan supaya mereka ni dapat menyambut bulan Ramadan dan melayari hari Lebaran dengan perasaan yang sedikit ceria walaupun tidak sepenuhnya kita mampu tunaikan, tapi sekurang-kurangnya dapat mengubat kedukaan dan kelukaan pada mangsa-mangsa banjir itulah. Terdahulu, beliau menyerahkan bantuan pasca banjir berupa barangan keperluan asas kepada kesemua penerima di kampung Darang Buaya Besut. Sementara itu, salah seorang penerima, Nur Suziana Kamaruddin, berkata bahagian dapur rumahnya rosak akibat dihentam kayu balak dan dia dan suaminya tidak mampu membaiki kerosakan itu akibat kesempitan hidup. Alhamdulillah lah saya dapat bantuan baiki rumah ni daripada PNB. Sebabnya saya dan suami pun memang mengalami masalah sakit kronik lah. Dan kita pun tak bekerja dan tak ada duit lah nak buat baiki rumah. Rumah saya ni mengapa komputer kedai makan, tak ada nak baiki rumah. Makan-makan cakap nak koloh je. Lepas saya pun ucap terima kasihlah kepada PNB sebab menolong saya untuk baiki rumah saya. Selain Terengganu, Yayasan Ikhlas turut menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir di Kelantan dan seterusnya di Johor. Syarikat Pengendali Umrah Al-Rizwan Travel and Tours optimis untuk menambah baik perkhidmatan kepada jemaah umrah bermula di tanah air sehinggalah ke Tanah Suci Mekah. Pengarah urusannya Muhammad Rizwan Suhaimi berkata komitmen itu seiring dengan visi syarikat yang mahu menjadi sebuah organisasi terunggul dalam sektor pelancongan Islamik dan profesional. Sepanjang operasinya, Rizwan Travel and Tours sentiasa memberikan keutamaan kepada keselesaan jemaah bagi memberikan pengalaman berharga dan manis ketika mengunjungi Haramain. Planning kita untuk Rizwan Travel and Tours dan Berhad, kita berharapkan komitmen daripada pihak kita sendiri dan kita boleh bagi yang terbaik untuk jemaah. Kita bukannya nakkan kuantiti yang banyak, cuma kita nak selebihkan kualiti. Yang tu yang kita pentingkan, yang kita pihak Rizwan Travel boleh janji kepada jemaah-jemaah semua untuk berikan perkhidmatan yang terbaik. Beliau berkata demikian selepas menyantuni 15 anak yatim dan asnaf dari Pertubuhan Rumah Anak Yatim Kuala Muda di Pasaraya Maidin, Sungai Petani hari ini. Menerusi Pertubuhan Rizwan, pihaknya turut menyumbang kelengkapan sekolah selain sumbangan pakaian raya kepada pelajar berusia 7 hingga 17 tahun. Jadi kempen-kempen kita akan buat ni untuk bantu masyarakat. Kita juga ada kempen di Sabah untuk air bersih, telaga. Kita juga beli misi sendiri, hantar ke sana guna kargo di sana. Jadi berbagai bantuan, sumbangan insya-Allah kita akan salurkan, terutamanya untuk tafiz, rumah anak yatim dan masjid yang terbekalai terutamanya. Rizwan Travel and Tours mempunyai 7 cawangan iaitu di Alostar, Kuala Ketil, Bertam, Kuala Kangsar, Sepang, Pandan Indah dan Melaka. Malah pihaknya dalam rangka melebarkan sayap ke Pantai Timur dan ke Indonesia. Selain menyediakan pakej membawa jemaah menunaikan umrah, Rizwan Travel and Tours turut menyediakan pakej perkhidmatan badal haji, badal umrah, korban, akikah, wakaf Al-Quran dan wakaf kerusi roda. Pelaburan Hartanah Berhad PHB dan Maybank Asset Management Sdn Bhd MAM melancarkan aplikasi pelaburan generasi pertama PHB, MyAHB. Aplikasi berkenaan dibangunkan bagi memberikan pengalaman pelaburan yang lebih baik dan cekap bagi pemegang unit amanah hartanah Bumiputera AHB di seluruh negara.
Menerusi aplikasi ini, pemegang unit AHB boleh menyemak pegangan semasa, melanggani unit baharu atau menebus unit mereka secara langsung pada bila-bila masa. Aplikasi ini juga membolehkan pemegang unit menjejak transaksi pelaburan terkini dan memuat turun penyata akaun AHB mereka. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PHB Muhammad Damsyal Awang Damit berkata, pelancaran aplikasi My AHB hari ini menandakan satu lagi kejayaan bagi PHB dalam usaha mereka untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada pemegang unit AHB. Ia sekaligus memberi kemudahan tambahan kepada pemegang unit dari segi fleksibiliti selain menjimatkan kos. Pembangunan aplikasi ini dibuat tanpa mengabaikan aspek keselamatannya. Ia boleh dimuat turun di App Store dan Google Play Store dengan perkhidmatan ini hanya ditawarkan kepada pemegang unit AHB yang berdaftar dengan Maybank. Bagaimanapun, maklumat semasa yang berkaitan dengan dana AHB termasuk sejarah pengagihan pendapatan, prestasi dana dan kemaskini terperinci mengenai dana boleh diakses menerusi laman sesawang myahb.my. Perbadanan Kota Buku PKB dan Merchant Trade Asia Sdn Bhd hari ini menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi menyediakan perkhidmatan kewangan dan pembayaran secara e-dompet. Ia sekaligus meningkatkan akses kepada portal Kota Buku Digital Malaysia selain memberi kemudahan kepada pengguna, terutama pelajar. Ketua Pegawai Eksekutif PKB Adibah Omar berkata, inisiatif itu dapat mewujudkan ekosistem baharu tanpa tunai di peringkat sekolah sekaligus membawa sistem pendidikan ke peringkat lebih tinggi sejajar hasrat KPM dalam menerajui dasar pendidikan digital. Pembeli, kalau kita nak lihat kepada actual numbers, kalau untuk buku fizikal di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun lepas, 2022 kita telah berjaya mendapat, terima kasih Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, telah membawa lebih kurang 1.3 juta pengunjung ke Pesta Buku dalam masa 10 hari. Kalau kita boleh dapat 10% sahaja pun daripada yang mengunjungi secara fizikal masuk ke portal kita untuk mula membeli dalam quarter 2, quarter 3 ini, tahun ini, insyaAllah itu sasaran kita lah. Portal Buku Digital Malaysia merupakan platform terbesar dibangunkan perbadanan itu dengan menghimpunkan keseluruhan penerbitan, penulisan dan penterjemahan. Adibah dalam pada itu berharap fungsi e-dompet di portal Kota Buku Digital Malaysia ini dapat mengembalikan semula pemberian e-voucher. Terdahulu, pemeteraian MOU itu disaksikan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim dan Ahli Lembaga Pengarah PKB Muhammad Khair Ngadiron. Baik, selepas ini penahanan Imran Khan, protes kian memuncak. Pertempuran hari kedua antara polis Pakistan dengan penyokong Imran Khan memuncak. Insiden itu susulan bekas Perdana Menteri berkenaan ditahan ekoran gagal hadir ke mahkamah bagi tuduhan rasuah. Pertempuran berlaku di luar kediaman Imran Khan di bandar Lahore. Polis melepaskan gas pemedih mata ke arah penyokong Han selepas kumpulan itu membaling batu bata terhadap pihak berkuasa. Penyokong juga enggan berganjak dan menyebabkan pasukan polis mengerah anggota tambahannya. Selain itu, kemelut berkenaan turut mencetuskan pertempuran penyokong Han dengan pihak berkuasa di bandar-bandar utama Pakistan termasuk di Karachi, Islamabad, Rawalpindi, Peshawar dan kawasan lain. Kawasan perumahan Imran Khan dikepung sejak semalam. Imran Khan mendakwa rentetan kes dihadapinya termasuk pertuduhan berkaitan keganasan merupakan plot terancang kerajaan pimpinan Perdana Menteri Shahbaz Sharif yang sehingga kini memburukkan beliau. Seorang juruterbang dan seorang pegawai syarikat kargo maut selepas sebuah helikopter awam dinaiki mereka terempas di bandar kecil timur Yongwol, Korea Selatan. Kedua-dua bangsa yang berusia 65 dan 51 tahun disahkan meninggal dunia di hospital berkenaan. Menurut Ibu Pejabat Bomba Gangwon, pesawat itu terhempas sekitar jam 7.46 pagi tadi waktu tempatan. Polis mengesyaki pesawat itu yang mengangkut wayar elektrik untuk pembinaan menara transmisi berkemungkinan bersentuhan talian transmisi menyebabkan nahas itu berlaku. Tiada kerosakan sekunder dilaporkan, namun punca sebenar nahas masih lagi dalam siasatan.
Ujian kereta terbang berpemandu pertama Jepun berjaya dijalankan di Barat Osaka. Kenderaan itu berjaya diterbangkan selama kira-kira 10 minit. Kereta terbang satu tempat duduk ini merupakan buatan Live Aircraft Incorporated dari Amerika Syarikat. Semasa penerbangan, ia berlegar kira-kira 8 meter di atas tanah dan kemudian dipandu berpusing-pusing. Kereta terbang dijangka digunakan secara komersial pada Expo Osaka 2025. Penerbangan ujian luar itu akan menyediakan data mengenai tahap bunyi dan kesan angin pada laluan penerbangan yang menghubungkan tapak acara dan parkir kereta terbang di luar bandara selain menimbang langkah-langkah keselamatan. Pemilik Facebook Mark Zuckerberg umum Meta akan membuang 10,000 lagi pekerjanya. Tindakan itu katanya sebagai langkah pengecilan kaki tangan dan strategi syarikat pada masa akan datang. Jelas Zuckerberg, langkah pemberhentian itu juga dianggap sebagai tahun kecekapan syarikat itu dikala sektor teknologi Amerika terus mengecil. Dalam email kepada pekerja, Zuckerberg yang juga ketua pegawai eksekutif turut menjelaskan 5,000 peluang pekerjaan tambahan yang ditawarkan sebelum ini akan dibatalkan. Katanya tindakan itu sukar namun tiada cara lain untuk bersaing. Buat waktu ini, Meta, syarikat di sebalik Facebook dan Instagram itu akan membuat penstrukturan semula termasuk membatalkan projek yang bukan keutamaan. Penghujung tahun lalu, Meta telah memberhentikan lebih 11,000 pekerjanya dan pengumuman kali ini hanya berselang 4 bulan. Ia merupakan pusingan kali kedua pemberhentian kerja secara besar-besaran. Baik, sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.